Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Nur Yazid dari kelas 3 Bestari ingin membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 3. Tajuk yang saya pilih adalah pentadbiran negeri-negeri selat. Penyataan masalah. Kedudukan strategik Pulau Pinang, Singapura dan Melaka yang mendorong British berusaha untuk menguasai pertempatan tersebut telah membawa Perjanjian London 1824. Bincangkan. Objektif kajian. Melalui kajian ini, saya dapat mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pulau Pinang, Singapura dan Melaka untuk memenuhi kepentingan British di alam Melayu. Yang kedua, saya juga dapat meneroka syarat dan kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Dan yang terakhir, saya juga dapat iktibar daripada perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Kaedah kajian. Kaedah kajian saya pilih ada 3. Yang pertama, kaedah penyelidikan perpustakaan. Saya telah mencari maklumat tentang kesan terhadap kuasa pemerintahan daripada sistem pentadbiran barat dan kesan yang berlaku terhadap kehidupan masyarakat tempatan daripada buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 3. Yang kedua, kaedah melayari internet. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum pembentukan negeri-negeri selat. Yang terakhir, kaedah temu bual. Saya telah menemu bual orang sumber iaitu Encik Nur Yazid bin Arpan yang juga dikenali sebagai guru di daerah Segamat untuk mendapatkan maklumat tentang apakah kedudukan Pulau Pinang memenuhi keperluan British melalui Google Form. Dapatan kajian. Yang pertama, kronologi pendudukan British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Yang pertama, Pulau Pinang. Pendudukan British di Pulau Pinang bermula pada abad ke-18 semasa Kesultanan Kedah tergugat kerana wujud persengketaan dalam negeri dan ancaman kuasa asing dan telah menyebabkan pihak British mengambil kesempatan daripada masalah yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah dengan melakukan tipu helah bagi menduduki Pulau Pinang. Yang kedua, Singapura. Setelah menguasai Pulau Pinang, British berusaha pula untuk meluaskan pengaruh di British dengan melalui Stamford Raffles yang memanipulasi isu warisan tahta Kesultanan Johor Riau bagi mendapatkan pengesahan Sultan setelah menyedari Sultan Abdul Rahman mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Dan yang terakhir, Melaka. Selepas kejayaan menduduki Pulau Pinang dan Singapura, British juga dapat menguasai Melaka dengan strategi pakatan dengan Belanda. Oleh itu, Belanda dan British mahu mengelakkan peperangan yang pernah berlaku pada abad ke-17 dan pada abad ke-18. Kesannya, pakatan British dan Belanda menyebabkan temetrainya Perjanjian London 1824 atau Perjanjian Inggeris dengan Belanda. Syarat dan kesan. Yang kedua, syarat dan kesan Perjanjian London 1824 terhadap alam Melayu. Syarat Perjanjian London 1824 bagi British telah berundur dari Sumatera. British juga telah menyerahkan Bangka Hulu kepada Belanda. Dan yang terakhir, British tidak membuka pertempatan baru di Kepulauan Riau, Linggau dan kepulauan lain. Bagi Belanda pula, Belanda telah mengiktiraf pertempatan British di Singapura. Yang kedua, Belanda telah menyerahkan Melaka kepada British. Dan yang terakhir, Belanda tidak membuka pertempatan baru di tanah Melayu. Bagi kesan Perjanjian London terhadap alam Melayu pula, ia telah membahagikan alam Melayu kepada dua lingkungan, iaitu dua lingkungan kepada pengaruh barat. Yang kedua,
perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Dan yang terakhir, Selat Melaka adalah di bawah penguasaan British. Iktibar daripada perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Yang pertama, kita hendaklah melindungi keistimewaan yang terdapat di negara kita daripada dieksploitasi oleh kuasa asing. Kita juga hendaklah fikir secara sistematik dan mengurus tadbir dengan baik bagi memainkan peranan penting dalam melindungi kepentingan negara kita. Dan yang terakhir, kita hendaklah peka dengan perancangan yang strategik yang akan dilakukan dari kuasa asing. Kesimpulan, negeri-negeri selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Singapura dan Melaka adalah negeri-negeri yang telah digabungkan dalam satu pentadbiran yang telah banyak menghadapi penukaran pemimpin serta pentadbiran yang banyak juga memberi kesan kepercayaan kepada orang luar bagi mentadbir hal ehwal dalam negeri-negeri selat ini. Ini adalah sesuatu keputusan yang akan menjadikan pihak-pihak mereka mendapat keuntungan yang lumayan, manakala di pihak kita terpaksa menerima kerugian. Sebagai kesimpulannya, pemimpin yang bijak dapat memainkan peranan yang penting dalam mentadbir negara dan tidak akan sesekali pun membiarkan kuasa luar untuk bercampur tangan dalam segala urusan pentadbiran serta pemerintahan, walau bagaimana sekali mereka memberi tawaran dan perjanjian supaya tidak berlaku tipu helah serta penjajahan yang akan dilakukan bagi mentadbir pemerintahan di negara kita. Cadangan saya untuk mempertahankan negara kita yang berdaulat daripada ancaman kuasa asing serta campur tangan kuasa luar adalah melalui pemimpin itu sendiri, iaitu pemimpin itu seharusnya mengambil pengajaran atau iktibar daripada peperangan yang telah berlaku di negara kita agar mereka dapat berfikir dengan lebih mendalam tentang strategi yang pernah dilakukan oleh pihak luar. Selain itu, pengetahuan pemimpin saja tidak cukup bagi mempertahankan negara kita daripada dijajah oleh ancaman musuh. Malah, pemimpin juga hendaklah mempunyai kebijaksanaan untuk mereka berfikir ke hadapan bagi mempertahankan negara daripada sebarang ancaman. Tambahan pula, kita sebagai rakyat, kita sendiri hendaklah saling bertolak ansur antara satu sama lain agar tidak berlakunya perbalahan sesama kaum dan rasa saling hormat antara setiap agama yang akan mewujudkan dalam diri setiap orang itu. Sekian, terima kasih.